Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu dalam program Hayati Quran bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dengan pertemuan Hayati Quran ini kita dapat mengambil pengajaran daripada kalamullah. Kita boleh mendekatkan diri kita dengan kalamullah, dan juga moga-moga kalamullah menjadi sebahagian daripada amalan harian kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan, saya nampak di ruang komen ada Zimadon, Jamaliyah Manab, Zabariyah, Abang Hasim, Salabiyah Sa'ad, Hamimah Musan, Kamiza Muhammad Amil, Nur Az-Zahabi, Rosna Sharif, Ummi Naimah, Zahara Aliyah, Zakia Muhammad Nin, Nur Hayati Yahya, Bazid Aziz, Hamimah Musan, kemudian Kak Safiyah Sapian, Ayah Man, dan juga Zakia Muhammad Nin, Ana Sukaimi, Yuwana Mukhtar, Rafi'ah Musa, Sania Mustafa, Asimah Maddali, serta Princess Tengku Abdullah bin Zainuddin, Ana Sukaimi, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bantu di ruang komen. Sebelum kita bermula, saya nak mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat bagaimana suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tidak? Mohon berikan maklum balas tentang suara saya. Saya harap suara saya adalah jelas, dan moga-moga perkongsian kita adalah perkongsian yang mana dapat diteruskan hingga ke akhirnya insya-Allah, dan merupakan perkongsian yang bermanfaat. Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat, adakah suara saya jelas ataupun tidak. Lalu terima kasih kepada semua yang bersama. Jazakumullah khairan katsira wa asal jazak. Jom kita lihat. Hari ini kita dah tiba pada muka surat 137 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-76. Lalu ahlan, ramai yang kata jelas, syukur, alhamdulillah. Jom kita perhatikan ayat yang ke-76 pada muka surat 137 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamma, apakah terjemahannya? Fa terjemahannya adalah maka. Fa terjemahannya adalah maka. Kita berada di mana? Muka surat 137 daripada surah yang ke-6 Al-An'am, pada ayat yang ke-76. Firman Allah, fa maka, lamma ketika, ataupun terjemahnya apabila, falamma maka ketika dan apabila.
Apakah maksud di sini ketika dan apabila? Maka dalam tafsir Al-Wasit diterangkan, summa bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada ayat yang ke-76, samar, natijah, natijah daripada firman Allah ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahim, dan demikianlah kami telah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakutas samawati wal ard, kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan ketika mana Allah telah tunjukkan, perlihatkan kepada Nabi Ibrahim akan kekuasaannya, kehebatannya, kekuatannya pada langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan samar, kesan, natijah tilkal ira'ah, daripada apa yang Allah telah perlihatkan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim mengambil pengajaran daripada makhluk-makhluk Allah, daripada ciptaan Allah yang ada di langit dan bumi, diambil itu untuk dia menegur kaum dia dengan penuh hikmah, dengan penuh kesabaran. Maka apakah kata Nabi Ibrahim? Allah menceritakan kepada kita, falamma, maka apabila, jannah terjemahnya di sini telah gelap. Jannah telah gelap. Al-jan dalam bahasa Arab maksudnya adalah sesuatu yang ditutupi dengan sesuatu. Ai satarahu, bila kita tutup sesuatu dengan sesuatu dipanggil jannah. Kalaulah contohnya saya tutup diri saya dengan kain, maka digunakan perkataan menutup itu dengan jannah. Jannah ai satara, maksudnya adalah menutup. Lalu kenapa disebut di sini sebagai gelap? Kerana malam telah menutupi akan dunia. Pada waktu itu malam telah menutupi akan keadaan manusia, menutup. Maka sebab itulah digunakan perkataan jannah. Maka sebab itu kita nampak, daripada situlah kita nampak contohnya perkataan jannah. Apakah maksud jannah? Bangun tidur. Bangun tidur, ngantuk. Tunggu jap Lalu Aisyah bangun tidur. Hai semua, Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Aisyah ngantuk lagi Sekejap kita tunggu Umi sekejap sekejap kita pergi Umi. Tu Umi dah datang. Okey. Dia keluar daripada bilik dia mamai. Okey. Afwan, minta maaf. Okey. Lalu jannah. Apakah terjemah jannah? Jannah maksudnya adalah menutupi. Daripada situnya datangnya perkataan jannah. Kenapakah syurga dipanggil jannah? Kita nampak dalam tafsir Al-Wasit disebutkan pada waktu itu jannah. Kenapa? Sebab syurga adalah taman-taman al-bustan, taman-taman alladhi yustaru bi asjarih, yang mana dipenuhi dengan pohon-pohon. Lalu pohon-pohon menutup tanaman-tanaman, menutupi akan keadaan syurga, kerana syurga itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang indah, dengan pohon pokok-pokok yang indah. Sebab itulah syurga dikenali sebagai jannah. Tetapi dipanggil jannah kerana ianya ditutupi dengan pohon dan juga pokok. Maka itu adalah dipanggil jannah. Maka daripada jannah juga datangnya junun. Junun maksudnya gila. Kenapa orang Arab panggil orang gila itu junun? Kerana pemikiran dia, otaknya untuk berfikir, maka pada waktu itu telah ditutupi dengan sesuatu. Maka daripada situ datangnya junun. Begitu juga jin. Jin datangnya daripada perkataan yang sama. Kenapa? Sebab jin itu ditutupi pandangannya daripada manusia. Manusia tak dapat melihat dia. Sebab itulah daripada maksud menutup, daripada situ datangnya kita nampak jannah. Daripada situ datangnya jin. Daripada situ datangnya junun. Dan juga perkataan-perkataan yang lain. Tetapi maksud asal jannah adalah menutup. Maka firman Allah, falamma, maka apabila jannah menutupi alaihi, ke atasnya, al-lailu, malam. Lalu malam itu Allah gambarkan sebagai menutupi akan keadaan manusia, akan keadaan dunia. Ketika mana malam tiba, apakah yang berlaku? Firman Allah, ra'a, maka baginda Nabi Ibrahim melihat. Apakah yang Nabi Ibrahim melihat?
kaukaba, maka pada waktu itu Nabi Ibrahim melihat akan kaukaba, bintang. Nabi Ibrahim melihat akan bintang. Dan dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, kana abuhu, kata sahibul kasyaf. Apakah yang ada dalam tafsir Al-Kasyaf? Maka disebutkan kana abuhu adalah keluarga Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim. Ada setengah mengatakan abu di situ maksudnya pakcik, ada setengah mengatakan atuk. Ini perbincangan yang kita ceritakan pada ayat 74. Maka adalah ayahnya dan juga kaumnya yang budul asnam, mereka menyembah berhala, wasyams, menyembah akan matahari, wal qamar, mereka menyembah bulan, wal kawakib, dan mereka menyembah akan bintang. Fa'arada, maka Nabi Ibrahim berkehendak ayyunabbihahum, untuk pada waktu itu memberi perhatian, menarik perhatian kepada mereka, menarik perhatian mereka alal khata', betapa mereka salah pada kepercayaan mereka, wa ayyurshidahum, dan Nabi Ibrahim dengan kisah-kisah yang bakal kita baca kejap lagi, Nabi Ibrahim nak membimbing, mengajak keluarga dan kaumnya ila tariqin nazar, untuk pada waktu itu meneliti dengan pandangan nazar, wal istidlal, dan juga dengan dalil, wa yu'arrifuhum, dan Nabi Ibrahim ingin untuk memperkenal kepada mereka, sesungguhnya jika dilihat dengan pandangan yang benar, dengan pandangan mencari kebenaran, maka pada waktu itu manusia akan nampak bahawa segala apa yang mereka sembah selain daripada Allah, semuanya pada waktu itu adalah tidak benar. Lalu sebab itu kita nampak kisah Nabi Ibrahim yang di sini. Lalu ketika mana datangnya malam, malam menutupi akan dunia dan manusia, maka pada waktu itu ada bintang. Maka Nabi Ibrahim sambil duduk dengan kaum dia, dengan keluarga, maka apakah kata Nabi Ibrahim? Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, hadza, inilah Rabbi, Tuhanku. Maka dia nak buka pemikiran kaum dia, kerana kaum dia dan keluarga dia memang percaya berhala adalah Tuhan, bintang adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, al-a'yadzubillah. Maka pada waktu itu dia nak tarik perhatian kaum dia, sambil dia duduk bersama dengan kaum dan keluarga dia, dia pun berkata, hadza Rabbi, sebab kaum dia memang sembah bintang, maka ini adalah Tuhan kita, ini adalah Tuhan aku. Maka semua kaum dia diam. Dia nak mengajak kaum dia berfikir. Pada waktu itu dia nak mengajak kaum dia untuk nazar, untuk melihat dengan teliti. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim berkata, hadza Rabbi, bintang ini adalah Tuhanku. Kemudian apa yang berlaku? Falamma, maka apabila, maka tatkala, maka falamma, maka apabila, maka tatkala, apa yang berlaku? Afala, bintang itu hilang, terbenam, bintang itu hilang. Ketika mana datangnya siang, datangnya pada waktu itu siang, matahari terbit, maka pada waktu itu bintang hilang. Bintang hilang, kerana bintang tidak ada, bintang hilang daripada pandangan. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, dia tak terus kata kaum dia salah, sebab dia menggunakan peringkat demi peringkat. Apakah kata Nabi Ibrahim pada ayat 76? La uhibbul afilin. Apakah beliau berkata? La, tidaklah. Uhibbu, aku menyukai al-afilin, sesuatu yang terbenam dalam kurungan dijadikan Tuhan. Aku tak suka benda yang terbenam ini menjadi Tuhan. Kejap ada, kejap tak ada, maka macam kejap ada, kejap tak ada. Maka kata Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tidak suka benda yang hilang, benda yang kejap ada, kejap tiada, benda yang terbenam sebagai Tuhan. Maka sebab itu kita belajar daripada sini bagaimana lembutnya ucapan Nabi Ibrahim, la uhibbu, aku tak suka. Kita akan belajar peringkat demi peringkat ucapan Nabi Ibrahim. Kalau kita perasan, pengajaran yang pertama, bagaimana peringkat demi peringkat Nabi Ibrahim cuba membuka minda kaum dia, cuba mengajak kaum dia untuk berfikir. Kerana dengan berfikir, manusia itu akan melihat akan kebenaran. Manusia kalaulah dia menggunakan emosi, kadangkala pada waktu itu dia boleh tergelincir dalam kesesatan. Tetapi bila manusia itu berfikir, dia menggunakan akal fikiran kurniaan Allah kepadanya, dan dia berfikir untuk
untuk mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan kebenaran. Sebab itu kalau kita nampak pada ayat 76, hujung ayat 76, apakah kata Nabi Ibrahim? La uhibbu, aku tidak suka al-afilin, untuk menyembah, untuk beribadah kepada benda-benda yang kejap ada, kejap tak ada, kepada benda-benda yang terbenam. Kalau kita lihat ayat berikut, ketika mana diceritakan tentang bulan pula, maka pada hujung ayat 77 kita nampak Nabi Ibrahim mula tukar cara percakapan dia. Apa dia berkata pada hujung ayat 77? La illam yahdini rabbi, jika tidak diberikan petunjuk kepadaku oleh Tuhanku, la akunanna minal qaumid dhalin, pasti dan pasti aku tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Dia sebut aku, dia tak sebut kaum dia. Lalu dia peringkat demi peringkat. Peringkat pertama dia kata, tak seronoklah sembah benda macam ni, kejap ada, kejap tak ada. Kemudian pada cara yang kedua, dia kata, ya Allah, berilah petunjuk padaku. Kalaulah aku tak dapat petunjuk, nescaya aku boleh tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Dia mula naik tingkatan dakwah Nabi Ibrahim. Mula nak berkata yang mana kaum dia, tapi dia tak sebut pada mereka, dia sebut pada dirinya. Yang mana kalaulah aku tak diberikan petunjuk, aku akan menjadi orang yang sesat. Kemudian pada ayat yang ke-78, lagi jelas Nabi Ibrahim sebut, yang mana pada hujung ayat 78 kita boleh nampak bagaimana Nabi Ibrahim berkata, inni bari'um mimma tusyrikun, aku berputus hubungan, sesungguhnya aku berlepas diri, aku berputus hubungan daripada apa yang kamu syirikkan Allah dengannya. Maka ini yang kita boleh belajar. Kadang-kala dalam dakwah, pentingnya untuk sabar dan pentingnya untuk mengajak orang itu untuk berfikir. Dan dengan cara bagaimana? Bukan cara dengan menghukum, tidak. Dengan cara pada waktu itu banyak kembalikan pada diri kita. Ayat 76 Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka benda-benda yang terbenam, kejap ada, kejap tiada. Ayat yang ke-77 dia masih lagi lembut. Ya Allah, berilah petunjuk, kalaulah tidak aku boleh tergolong dalam kalangan orang yang sesat. Kemudian barulah dia berkata, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Daripada ini pengajaran yang pertama kita nampak, kadangkala untuk mengajak orang kepada Allah, kadangkala untuk mengajak manusia kepada baginda Rasulullah, pentingnya pada waktu itu dengan hikmah, dan penting pada waktu itu berperingkat. Ada step by step dakwahnya, mengajaknya ada step by step. Kita tak boleh kata ini adalah benda yang salah, engkau kalau kau terbuat kau masuk neraka. Orang tu pun kadangkala belum dekat dengan kita, belum pada waktu itu dia nak terima apa yang kita sampaikan. Maka jadilah bila kita tidak pandai mengajak kepada Allah, dia pada waktu itu memutuskan hubungan terus. Daripada elok kita mempunyai hubungan dengan dia, dah terputus hubungan. Maka sebab itulah pentingnya bila kita mengajak peringkat demi peringkat. Mengajak pada waktu itu kembalikan banyak ucapan pada diri kita. Banyak kembalikan ucapan pada diri kita. Dan kadang-kala bukan dalam nada perli. Kadang-kala bila kita kembalikan ucapan pada diri kita, ada setengah orang dia masih menggunakan nada perli. Tetapi tidak, maka sebab itulah firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, yang mana inilah yang kita nampak. Sebab itu pengajaran yang pertama kalau kita perasan, hujung ayat 76, hujung ayat 77 dan hujung ayat 78, bagaimana berperingkat dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum dia. Dia mengajak kaum dia untuk berfikir. Dia mengajak kaum dia untuk melihat dengan nazar, dengan penglihatan yang sahih, yang benar, supaya mereka pada waktu itu beriman. Itu maksud la uhibbul afilin. Seterusnya kata para ulama, kata para ulama bahasa, kenapa digunakan untuk bintang afilin? Afilin ini selalunya digunakan untuk manusia, untuk benda yang berakal.
tidak digunakan untuk bintang. Maka di sini disebutkan kerana pada waktu itu kaum dia menganggap bintang itu adalah Tuhan, menganggap bintang itu adalah sebagai benda yang berakal. Sebab itulah digunakan perkataan afilin, padahal untuk bintang, kerana afilin adalah sesuatu benda yang mana pada waktu itu adalah benda yang digunakan lebih kepada berakal manusia. Maka daripada sini kita nampak wajah abil afilin. Nabi Ibrahim menyebut perkataan afilin yang merupakan perkataan yang mukhtas, yang khusus untuk yang berakal. Bina sekadar untuk meraihkan, bukan meraihkan, sekadar pada waktu itu menunjukkan ala i'tiqad, atas kepercayaan kaum dia, yang mana kaum dia percaya bintang itu adalah Tuhan, bintang itu adalah benda yang boleh membantu mereka. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim dah mula masukkan peringatan la uhibbul afilin. Aku tidak suka kepada Tuhan untuk beribadah, kepada Tuhan yang kejap ada, kejap tiada, kepada benda yang boleh yang sentiasa hilang. Maka sebab itulah kita nampak di sini cara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah. Kemudian Allah menerangkan pada ayat 77 keadaan kedua Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim pada waktu itu nak mengingatkan kaum dia. Maka firman Allah pada ayat yang ke-77, summa bayyana, kemudian Allah menerangkan halah thaniyah, keadaan yang kedua daripada keadaan-keadaan yang Nabi Ibrahim cuba menjadikan sebagai dalil untuk keesaan Allah kepada kaum dia, supaya kaum dia berfikir. Maka pada malam yang lain, pada ketika yang lain, apa yang berlaku? Firman Allah pada ayat 77, falamma, maka tatkala, maka apabila ra'a, Nabi Ibrahim melihat bersama dengan kaum dia al-qamar, bulan pula, yang sebelum ini, beberapa ketika sebelum itu pada waktu malam adalah bintang. Ianya bukanlah malam yang sama, ianya adalah malam yang berbeza. Mohon sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi dan juga bantu untuk sebar luas. Ra'a maksudnya adalah melihat. Apakah yang baginda Nabi Ibrahim melihat? Al-qamar, iaitu bulan. Apakah keadaan bulan? Bazira. Tala'a, bazira ay tali'a, iaitu bulan muncul, bulan terbit. Maka ketika mana malam, datanglah bulan. Ketika mana nampak sahaja bulan, apakah kata Nabi Ibrahim? Qala, berkatalah Nabi Ibrahim. Apakah kata Nabi Ibrahim? Hadza, inilah Rabbi, Tuhanku. Ketika mana pada waktu itu nak nampak bintang, dia dah beri peringatan. Aku tak suka nak menyembah bintang kerana bintang ini afilin, benda yang hilang, benda yang kejap ada, kejap tiada. Pada ketika malam yang lain disebut tentang bulan, dan dia berkata hadza rabbi, supaya kaum dia beri perhatian kepada Nabi Ibrahim, ini adalah Tuhan aku. Maka ketika mana kaum dia pada waktu itu bersama dengan dia, maka ketika mana terbitnya pagi, terbitnya matahari, falamma, maka apabila, maka tatkala, afala, terbenam, hilangnya apa bulan, qala, berkatalah Nabi Ibrahim. Dan pada waktu ini dia punya peringatan dah mula semakin jelas. La pasti, in, jika, la itu adalah takkid, la pasti, jika, lam tidak, yahdi memberi petunjuk, tidak memberi petunjuk, ni kepadaku, Rabbi, Tuhanku, dalam kurungan Tuhanku yang sebenar. Maka apa kata Nabi Ibrahim ketika mana bulan tak ada? Kejap ada, kejap tak ada, mana bulan? Maka waktu itu dia nak kaum dia untuk berfikir, keluarga dia untuk berfikir. Maka berkatalah Nabi Ibrahim, la pasti, sesungguhnya, in, jika, lam tidak, yahdi memberi petunjuk, ni kepadaku, Rabbi, Tuhanku, la pasti, aku tergolong, aku menjadi. Nun yang sabdu yang di hujung itu adalah pasti juga. La aku nanna, pasti dan pasti aku menjadi, min, daripada, al-qawmi, golongan, ad-dallin, yang sesat.
Maka pada waktu itu sudah semakin tegas, sedikit tegas akan peringatan Nabi Ibrahim. Dia mula berkata, kalaulah aku tak dapat petunjuk dalam untuk mencari Tuhan yang sebenar, sebab ini lebih kurang sama seperti bintang, ia pun hilang, kejap ada kejap tiada, maka kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, maka jadilah aku daripada kalangan orang yang sesat. Dan Nabi Ibrahim telah menggunakan perkataan yang sesat, tetapi dia tak kata kaum dia, dia tak kata kamu semua sesat, dia kata diri dia, dia kembalikan kepada diri beliau. Ini banyak sebenarnya, kalaulah kita teliti dan kita ambil masa, kita boleh nampak cara dakwah luar biasa oleh baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana pada waktu itu nak menjadikan kaum dia untuk berfikir, dia mengata kepada dirinya, la akunanna, pasti dan pasti aku menjadi minal qaumid dhalin, daripada golongan, daripada kalangan orang yang sesat. La illam yahdini rabbi, kalaulah aku tidak mendapat petunjuk daripada Tuhanku. Dia tak kata kaum dia, kamu sesat. Kita kalaulah mengajak orang kepada Allah, kita dah siap hukum dah orang tu, kau ni sesat, kau ni begini, kau ni ahli neraka. Bagaimana kita nak mengajak orang itu pada Allah? Padahal tujuan dakwah, apakah maksud dakwah? Mengajak. Kita nak mengajak manusia itu kepada siapa? Kita nak mengajaknya kepada Allah. Kita bukan nak mengajak pada diri kita. Kita bukan nak mengajak pada dia menyanjung kita. Kita bukan nak mengajak manusia pada waktu itu lihat yang mana kita baik. Kita bukan nak mengajak manusia itu supaya dia merasa sedih, merasa sesuatu tak elok tentang apa yang dilakukan. Kita sebenarnya nak mengajak manusia itu kepada Allah. Dan bila kita nak mengajak kepada Allah, maka janganlah kita menjadi penghukum. Bila kita nak mengajak kepada Allah, janganlah kita menyindir. Kalaulah benar-benar kita nak mengajak manusia itu kepada Allah, maka pada waktu itu seperti mana kita suka dilayan, maka itulah layanan kita kepada orang lain. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu, hatta, sehinggalah dia pada waktu itu menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih, apa yang disukai untuk dirinya. Maka kita nampak bagaimana Nabi Allah Ibrahim, dia kata, kalaulah aku tak mendapat petunjuk, sebenarnya ditujukan kepada kaum dia. Nabi Ibrahim memang dah dapat petunjuk sebab baginda adalah Nabi, tetapi dia nak sebut pada kaum dia supaya kaum dia cari petunjuk, harapkan kepada petunjuk, berfikir dengan betul supaya mendapat petunjuk. Maka sebab itu kata Nabi Ibrahim, kalaulah pada waktu itu aku tidak diberikan petunjuk, pasti dan pasti aku tergolong di kalangan orang-orang yang sesat. Dia sebut aku, dia tak sebut kaum dia. Lalu sebab itulah kita nampak bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajar kepada kita cara untuk mengajak manusia kepada Allah dengan peringkat demi peringkat, step by step, dalam keadaan pada waktu itu menarik perhatian mereka, mengajak mereka untuk berfikir. Kemudian seterusnya pada ayat yang ke-78, ketika mana pada waktu itu ucapan Nabi Ibrahim sudah semakin tegas, baginda menggunakan perkataan sesat tetapi untuk dirinya, ketika mana tidak mendapat petunjuk. Maka firman Allah, sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, wa fi qauli Ibrahim liqaumihi hadzal qaul, pada ucapan Nabi Ibrahim pada ayat 77 ini sebenarnya tambih, sudah adanya peringatan kepada mereka, lima'rifatir rabbil haq, supaya mereka mula berfikir dan mencari Tuhan yang sebenar, yang mana sebenarnya apa yang mereka sembah daripada bulan, daripada bintang-bintang, kedua ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Maka sebab itulah pada waktu itu Nabi Ibrahim telah menjelaskan, la illam yahdini rabbi, kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, bererti ada Tuhan yang lain yang kaum dia mesti berfikir, yang kaum dia pada waktu itu mesti mencari. Maka ianya adalah tasrih, adalah penjelasan daripada Nabi Ibrahim, sebenarnya pada waktu itu ada Tuhan yang perlu mereka cari, Tuhan yang perlu mereka pada waktu itu lihat
lihat dengan teliti. Sebab itulah juga pada ayat 77 ini juga Nabi Ibrahim pada waktu itu menyebut yang mana kalaulah kaum dia tidak mencari, kaum dia adalah orang yang sesat, namun digunakan dengan perkataan yang indah. Dia tidak sebut pada kaumnya, tetapi ditujukan kepada dirinya supaya kaum dia pada waktu itu boleh berfikir dan pada waktu itu tidak menjauhkan diri daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seterusnya pada ayat yang ke 78, falamma ra'a asy-syamsa bazighah, ketika mana muncul pula akan matahari. Apakah kisah matahari? Insya-Allah kita akan sambung esok, kerana kita telah cukup 30 minit. Alhamdulillah, kita akan sambung esok dan nanti kita akan ringkaskan pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil daripada ketiga-tiga ayat ini. Maka moga-moga bermanfaat insya-Allah. Moga-moga ada sesuatu pengajaran yang kita boleh ambil. Kita sambung daripada ayat 78. Kemudian kita jumpa jam 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah dengan izin Allah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, jemput untuk join Telegram kuliah UMAR, kuliah Umar Aziz. Kita jumpa jam 9 pagi dalam Syama'il Muhammadiyah.